Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe my channel. Hari ni Mira nak share kat you all. Okay, ada dah tengok Mira punya video yang lepas tentang produk Glow Glowing. Okay, dalam video Mira tu, Mira ada cerita tentang cara penggunaan dia punya krim. Kita buka satu-satu cara penggunaan dia, khasiat dia, harga yang Mira ada update. So, bila Mira ada update tentang produk Glow Glowing, Mira ada komen-komen negatif daripada yang pengunjung daripada Mira punya YouTube dan mengatakan produk Glow Glowing ni ada bahan kimia, ada mengelupas, ada bahan merkuri dan membahayakan kulit dan tak lulus kat KKM. So kat sini tengok video Mira sampai habis. Mira akan terang macam mana kulit anda boleh jadi mengelupas macam tu dan betul ke tidak dia ada KKM. So tengok video Mira sampai habis. Okey, apa-apa pun jangan lupa subscribe Mira channel dan sebahagian daripada sumbangan anda hasil YouTube Mira akan berikan kepada tabung kebajikan. Okey, apa-apa pun stay tune dengan Mira. Tengok video ni akan habis. Dan kat sini Mira ada lampirkan macam mana nak cek produk Glow Glowing dia punya KKM. Okey, tengok sampai habis macam dan video yang Mira hantar yang tadi, slot tadi Mira hantar tentang macam mana nak cek KKM punya produk Glow Glowing. Okey, untuk produk Glow Glowing, kalau you all perasan dia punya nombor NOT kat bahagian belakang ni tak sama dalam laman web tersebut. Ada sebabnya, sebab setiap kali produk ni hasilkan setiap tahun kena renew. Dan benda ni Mira tak pasti dia kena ada uji kaji ke tak, tapi memang kena renew setiap tahun dan nombor ni adalah akan berlainan. So kenapa kita tengok atas nama dia ni, kita search atas nama dia, atas nama scan tak lepas, sebab company register atas. So Glow Glowing kalau search memang tak keluar. So tolong search kat NPR product search kosmetik dengan holder name atas nama Enic World. Ada nampak tak? Enic World ni. So Enic World Sdn Bhd adalah company dia. So boleh check satu-satu produk dia punya krim malam, krim siang, toner dengan sabun semua ada lulusan KKM. Dan kat sini Mira nak cerita ke you all macam mana walaupun ada lulusan KKM, kenapa muka you all masih ada iritasi dan muka anda jadi rosak. Okay, dengar sampai habis, sebab benda ni bukan berlaku kepada produk Glow Glowing, berlaku juga kepada produk yang lain. Macam contohnya Natasha dan Deja. Dan ikutkan Natasha ni adanya produk KKM nombor AML, sebab dulu kita ada nombor MAL sahaja, tak ada NOT. So sekarang time tu dia punya KKM masih awal lagi. So dia dah membahagikan daripada produk kesihatan MAL dan untuk produk skincare dia pakai NOT. So memang Mira ada jumpa dengan HQ Natasha, dia datang ke premis Mira untuk makluman dan beritahu tentang kesahihan tersebut dan terbukti memang ada sijil daripada KKM lah. Dia punya bahan dia tu selamat untuk digunakan. So untuk Glow Glowing walaupun selamat, kenapa masih ada iritasi kulit? Kat sini boleh check. Nombor 1, kat mana beli barang. Nombor 2, adakah asli atau fake.
Nombor 3, adakah anda beli harga yang ditetapkan oleh HQ? Dan nombor 4, adakah anda kenal pada kulit anda? Dan nombor 5, macam mana permulaan pakai? Dan sebelum tu anda ada pakai produk ke tidak? So benda ni kena ada 5 jawapan ni. Sebab kebanyakan orang tak tahu, dan sambil shopping tu sambil menyelah hal lain, dia fikir ada terus beli. Walaupun kedai tu selalu dia beli, tak ada fake, tiba-tiba dia pakai, dia iritasi. Ada sebab. Okey. Nombor 1, kena pastikan produk yang original setiap kali pembelian. Cek dulu krim sebelum beli. Nombor 2, pastikan harga di perbetulan, bukan harga yang murah tak logik akal. Nah, yang penting tu tekstur kulit, bau dengan botol. Sebab kebanyakan produk high pattern macam ni, produk komersial, mereka akan jaga kualiti diorang dan jaga pasal packaging, size mereka semua mereka akan jaga. Sebab company mereka strong, company mereka ada KKM. Bila ada KKM, mereka kena renew tiap-tiap tahun. So benda ni memakankan modal. So buat apa diorang nak rosakkan produk mereka sendiri, sedangkan benda ni elok. Okey, kita sebagai pengguna kena bijak untuk memilih satu-satu produk skincare. Dan nombor 3, kat mana anda beli? Bukan takat kat shopping complex ke apa. Shopping complex boleh berisiko untuk dapat produk fake. Sebab kita punya maintenance tinggi dan buatkan ada sengah tu, dia tak menjaga kualiti produk, dia ambil je. Dan benda ni memang ada, kita punya rakan-rakan supplier kita ada, lain pun ada. So ada rakan-rakan meniaga kita pun ada juga. So benda ni berhati-hati untuk cari premisi anda. Untuk Mira, memang Mira beli direct daripada kilang, dan kilang direct daripada pemborong, dan pemborong tu ambil direct daripada Kiko Glowing. Dan benda ni sahih dan terbukti. Benda ni memang original. Dan dia ada ni, ni satu tu, kita punya krim dia tak ada apa tu, tak ada beza langsung. So benda ni customer Mira pakai walk in semua dia rasa sama saja. So supplier Mira memang dia jaga tentang ketulinan produk yang tak ambil suka hati. Dan benda ni Mira jumpa juga ada supplier lain yang mengambil barang fake. So memang Mira tak ambil. Biar kita beli mahal daripada kita nak hilang pada customer. Okey, benda ni penting, bukan untuk apa, rugi dengan untung. Benda ni adalah untuk long term kita, untuk berniaga. So no wonder atas kita punya jaga ketulinan produk, alhamdulillah kita sudah beroperasi kedai ni selama 25 tahun. Itu penting untuk menjaga ketulinan produk. Tanya je tuan kedai, dia macam mana pilih barang dan apa betulnya ketulinan produk, atas feedback customer atau feedback diri dia atau dia punya sale. Itu penting dia. Dan nombor 2, kalau anda beli kat tepi jalan, kedai yang tak ada aircon, ataupun kedai kat bus ataupun dekat jalan, tepi jalan pasar malam, membuatkan harga dia rendah, membuatkan you all beli tanpa ada fikir logik. Bila you all beli, keadaan kulit tu dia react dengan panas. So dia membuatkan tekstur krim tu berubah. Kalau you all perasan kenapa dia tolak murah, sebab dia nak dia tak nak tanggung kerugian. Bila produk rosak, dia akan tanggung kerugian dan benda tu tak boleh dijual. So dia kena jual dengan harga yang murah. Sebab apa? Dia tahu krim akan cepat rosak. Krim ni dia kena duduk dalam aircon. So dia tak boleh duduk kat luar panas, sebab dia react dengan produk. Ni bukan takat produk saja tahu. Kalau macam you ada ubat makan kapsul, macam keladi tikus, dia tak boleh pakai kapsul biasa, dia kena kapsul asing, sebab dia react dengan plastik kapsul tu. Itu yang penting. Bila benda ni ada istilah reaction dengan bekas, reaction dengan panas, sejuk, kiranya dia boleh mengubah satu-satu tekstur. So benda ni tak mustahil boleh menyebabkan kulit anda jadi iritasi bila beli kat kedai-kedai yang tak sepatutnya. Tak ada aircon, panas sejuk, terdedah dengan cahaya panas. Atau anda sebelum pakai letak dalam kereta panas-panas, lepas tu tinggal dan biar berminyak dan membuatkan react krim tu berubah. So benda ni tekstur pun boleh berubah. So benda ni sangat penting. Dan benda ni bukan salah kepada pengilang. Pengilang tak elok, tetapi cara anda nak pakai. Itu pula. Nombor 3 tadi,
untuk kenal anda punya kulit. Adakah anda tahu masalah kulit anda? Kulit anda tu apa masalah dia? Bukan sekadar putih semata-mata. Dan kenapa krim ni dibubur dalam berapa gram? 5 gram, 6 gram tu je. Kenapa dia bubur sikit? Dan kenapa dia kena pakai sampai 2 minggu? Sedangkan saya pakai krim ni tak sampai seminggu dah habis. Tak sampai seminggu dah habis. Dah krim ni mahal. Lepas tu ada yang orang cakap pakai masalah iritasi dan kulit jadi merah dan melepas. Dan benda-benda ni sebab apa? Sebab anda beli kedai yang tak bertauliah. Kalau anda membeli kedai yang sepatutnya jurujual yang bagus, dia akan terang anda sebaik yang mungkin. Atau faktor pengalaman diorang. Atau boleh dia tanya direct HQ macam mana nak pakai apa semua. Kenapa dia bagi saiz botol krim tapi tahan sampai 2 minggu. Kenapa Mina cakap 2 minggu? Sebab kebanyakan produk kat dalam kedai kita hanyalah depa untuk bagi 2 minggu saja untuk kita return back order. So kita nak testimoni, kita nak orang consume terus. Dan kenapa 2 minggu dengan botol saiz macam ni? So bermaknanya krim ini kena ada pakai secara nipis dan konsisten. Kalau ada pakai tebal, dot banyak sapu tebal, bukan bermakna tebal tu boleh membuatkan kulit anda cepat cantik, cepat putih. Itu tak bermaknanya. Siapa cakap macam tu penampar dia sedah. So untuk sesiapa yang mengalami masalah kulit yang bertumpuk hitam tu, sila pakaikan lapisan nipis di satu muka. Nipis sangat, dot. Cukup nipis 5 dot. Dan untuk masalah parut, masalah jagat, jangan sapu kat tempat lain dulu, atau sapu kat tempat lain nipis, bubur kat bahagian jeragat tu tebal sikit untuk bantu bagi penyerapan tu lebih. Dan pastikan penggunaan dia betul. 3 malam krim kuning, 3 malam untuk krim putih dan 1 malam rehat. Dan krim toner, bila masa kita nak pakai krim toner, kita selang, bukan pakai tiap-tiap hari untuk nak bagi cepat putih. Tak. Toner tu dia akan melimis permukaan kulit. So untuk kulit siapa yang sihat dah cantik dah, so pakai sehari sekali 2 kali cukup. Jangan duk pakai tiap-tiap hari. Dan benda ni memang tak boleh pakai tiap-tiap hari pun. Kenapa yang masih orang pakai tiap-tiap hari? Dan penggunaan krim siang yang salah, iaitu penggunaan 30 minit sebelum kena pakai, sebelum kena panas. Ada yang pakai terus keluar, membuatkan muka tak sempat nak prepare untuk penahanan daripada panas. Tiba-tiba jadi panas, so muka jadi blackout. So benda ni bukan salah company, tapi salah atas pengguna. So kat sini memandangkan kebanyakan orang membuat isu tentang masalah ini. Hati-hati, sebab daripada anda yang tak bijak untuk memilih supplier kedai yang betul, 2, tak bijak untuk kenal diri anda, kulit anda, kesihatan anda, dan tak bijak untuk mengurus kewangan anda. Yelah, benda yang boleh tahan 2 minggu, boleh pakai setiap minggu, mahal kan? Gila ke tak gila? So benda ni memang membuatkan orang hilang kewarasan untuk fikir logik. Kenapa dengan harga macam ni orang nak tahan? Mestilah kalau nak pakai titik minggu, titik hari, mesti dah kena murah. So benda ni kita bukan negara yang ekonomi strong. Betul, orang banyak kaya. Dan benda ni kalau dia mahal sangat, mestilah orang KL je beli, kita tak boleh beli. Kenapa dengan harga mampu milik? Kenapa dia buat pattern macam ni? So kat sini, beware you guys. Kat sana memang ada fake produk, fake untuk go glowing. So hati-hati. So Mira tak nak cakap mana-mana company atau masalah lain. So Mira tahu rakat ni saja untuk share kat you all, supaya jangan kata produk ni ada mercury, tak sesuai dengan kulit, iritasi apa semua. Kecuali kulit anda mengalami masalah sensitif dan tak boleh kena panas. Okey, so kat sini yang siapa yang tak puas hati ataupun ada kesan daripada penggunaan yang nombor 5 tadi tu, pastikan sebelum ada perubahan skincare, kena ada buat treatment seperti aloe vera, krim gamat, ataupun aloe vera, krim gamat dengan telur kuning.
supaya dia boleh bagi tekstur muka kita jadi semula jadi balik. So kalau ada rasa pedih-pedih, kata-kata alamiah, itu tanda anda kulit anda terdedah dengan bahan merkuri. Kiranya anda terdedah dengan bahan yang salah kepada kulit anda. So kat sini tepuk dada, tanya selera, beli yang berpatutan, harga yang lumayan, sangat lumayan, dengan pastikan kualiti produk yang bagus. So jangan salahkan Cream Glow Glowing sebab yang ni memang ada KKM. Takkan Mira saja-saja nak buat produk kan share kat YouTube. So jangan lupa subscribe ni channel, Mira akan share lagi produk-produk yang lain. Okay, bye bye. Assalamualaikum.